Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Mirul Ahmad guys. Okay, jangan lupa follow aku dekat IG, Facebook and jangan lupa subscribe guys. Okay, bantu aku naikkan channel ni. Okay, hari ni aku nak bawakan dua cerita tentang kematian yang tak diingini guys. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go. Kes ni pernah viral dulu. Seorang lelaki hilang tanpa khabar selama 10 tahun guys. Dan ending dia ada dekat belakang freezer. Pada November 2009, Larry Ellie 25 tahun masa tu dilaporkan hilang oleh mak ayah dia di Iowa, Amerika. Last parent dia jumpa pada 29 November 2009 guys. Dan dia keluar rumah memakai hoodie berseluar biru dan berkaki ayam guys. Sehari sebelum hilang, mood Larry ni macam lain lah, macam tak kena sangat guys. Jadi sampaikan mak dia pun perasan yang Larry ni sehari sebelum dia keluar dari rumah, dia berperangai sangat-sangat pelik. Dan lepas tu mak dia pun bawa lah dia pergi jumpa doktor. Dan doktor pun bagilah ubat anti-depress supaya dia boleh stabilkan balik keadaan dia. Tapi guys, malangnya tak berbau guys. Ubat tu tak ada efek apa-apa langsung. Dan dia lagi kuat berhalusinasi. Dan dia selalu dengar bisikan suara. Maksudnya dia selalu dengar suara-suara yang entah dari mana datangnya. Dan dia pun ada bagi tahu ada seseorang yang ikut dia dan buatkan dia rasa jadi takut sangat guys. Poster Larry ditampal merata-rata tempat guys. Clue and maklumat yang pihak polis dapat pun sangat-sangatlah sikit. So menyukarkan polis untuk buat kerja guys. Jadi kes ni pun telah ditutup. Pada tahun 2016, pasaraya tu telah ditutup sepenuhnya dan dibiarkan macam tu je guys. Selang 3 tahun 2019, beberapa orang atasan telah mengarahkan kontraktor-kontraktor untuk mengosongkan bangunan tu. Kontraktor tu pun mulalah buat kerja kemas, alih rak, alih freezer. Bila tengah sibuk alih-alih tu, ada seorang kontraktor ni terjumpa mayat yang reput guys. Dan ada juga serpihan-serpihan mayat yang reput tu jatuh dekat lantai. Dan mayat tu pun terkepit di antara dinding dengan freezer. Jadi mungkin mayat tu memang dah tak boleh nak buat apa-apa dan tersangkut dekat situ. Jadi kontraktor-kontraktor tu bagilah tahu dia punya bos kan. Bos dia terus buat report guys. Polis yang ambil kes ni pun teringat guys. Sebab 10 tahun lepas ada orang yang hilang tanpa khabar. Jadi bila polis ni tengok mayat tu dan pakaian mayat tu pun sama seperti Larry yang last parent dia jumpa. Pihak polis pun membuat DNA dan mengambil DNA mayat yang reput dan DNA Larry. Jadi lepas seminggu DNA result tu keluar dan result tu mengesahkan yang mayat yang reput itu ialah Larry Ellie. Dan polis pun membuat kesimpulan yang diorang percaya Larry telah memanjat ke atas freezer dan terjatuh ke dalam 12 kaki ke ruang belakang freezer. Dan staf-staf dekat situ pun selalu naik atas untuk simpan barang. Jadi dia pun mengatakan yang bunyi kompresor dia pun sangatlah bising kan. Ada kemungkinan yang suara Larry tu tenggelam dengan bunyi bising tu. Jadi memang suara Larry memang takkan dapat didengarkan siapa-siapa pun. Padahal pasaraya tu ramai je orang buka freezer. Entah belakang freezer tu ada Larry kan. Tapi orang tak dengar bunyi tu sebab bunyi kompresor dia terlampau kuat guys. Okay guys, inilah cerita Larry yang hilang selama 10 tahun tanpa khabar dan meninggal di belakang freezer dengan badan yang reput guys. Dah 10 tahun kau, gila tak reput. Okay, tanpa buang masa lagi, kita terus sambung cerita yang kedua. Okay guys, cerita seterusnya ialah tentang kes-kes semasa penggambaran filem. Mangsa-mangsa malang itu mati di tempat kejadian dan kejadian yang tak diduga guys. Mangsa terdiri daripada selebriti dan kru production. Filem Midnight Rider ni dilakukan secara bebas tanpa fikir panjang. Contohnya macam keselamatan artis ataupun kru production. Contoh macam keselamatan dia ni, dia letak paling belakang sekali. Keselamatan ketepikan dulu, kita shoot je. Lebih kurang macam tu. Dan lagi satu dikatakan produksi ni kurang bajet sikit guys. Dan sebab itulah apa yang diarahkan artis-artis diorang kena buat.
Dorang pun pasanglah sebuah katil di tengah-tengah landasan kereta api. Sebab dorang ni memang dah ada jadual masa-masa dia, bila kereta api ni lalu. Tempat dorang nak syuting ni pun sebenarnya bahaya juga, dekat sebuah jambatan sempit dan atas sungai. Bila dua kereta api tu dah lalu, dorang pun sambunglah buat kerja. Dorang pun tak expect kereta api yang ketiga akan datang guys. Sebab jadual dorang hanyalah kereta api yang 2 saja. Dan kereta api yang ketiga itu datang dengan kelajuan 90 km per jam guys. Dan terus langgar dorang punya tempat shoot, dan kru-kru dorang berdiri tepi-tepi landasan kereta api untuk selamatkan diri kan. Cuba korang bayangkan, tempat tu dah lah sempit, lepas tu tiba-tiba ada kereta api yang dorang tak ada jadual dia lalu guys, dengan kelajuan 90 km per jam guys. Tak kalang kabut semua nak lari. Tapi ada seorang perempuan pembantu juru gambar yang bernama Sarah Jones telah gagal selamatkan diri, dan dia pun telah dilanggar oleh kereta api sehingga nyawa dia melayang guys. Punca dia terjatuh dan kena langgar ialah sebab kan tadi ada sebuah katil kat tengah-tengah landasan kan. Kereta api tu langgar katil tu dan terkena Sarah Jones sehingga dia jatuh dan dilanggar kereta api yang ketiga tadi. Selepas kejadian tu berlaku, produksi tu terus kena ban guys, dan semua produser dia dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan kecuaian hingga menyebabkan kematian, dan 3 orang produser tu telah dikenakan hukuman penjara 10 tahun. So inilah cerita yang kedua yang aku cerita, dan kalau boleh sebelum apa-apa kita nak buat, kita utamakan keselamatan kan. Korang bayangkan yang tadi je dah kelam kabut lari berdiri tepi-tepi landasan kereta api yang sempit, dan kereta api tu laju kereta api tu 90 km per jam kan.